selamat Hari Guru kepada ustazah atau ustaz saya di masjid boleh. Di sekolah boleh. Bergantung kepada individu tu. Tetapi di setiap sekolah memang akan ada sambutan lah. Macam tu. Okey, sekolah akan mengadakan sambutan Hari Guru. Pelajar-pelajar akan membawa hadiah untuk diberi atau diberikan kepada guru-guru mereka. Okey, jadi di sini kan saya perasan Takuyasan tadi ada tanya macam mana nak cakap worker atau pekerja kan. Okey, jadi Takuyasan tahu tentang kata dasar betul? Pekerja. Kerja, Kata kerja, dasar, kerja, betul, kerja. kerja. Jadi untuk menyatakan pelaku atau pembuat, worker, the person who is doing it, kita tambah pe, pekerja. Ya. Okay. So, jadi dia menjadi worker, pembuat atau the person doing it. Okay. Kerja. Sebentar ya. Pembuat Okay. pembuat pekerja Okay, jadi mari kita buat lagi satu. Contohnya lukis. How to say, macam mana nak cakap painter? painter. Lukis is draw. Untuk cakap painter, pembuat atau pelaku. Macam mana? Kalau ni pe tambah kerja, macam mana pula dengan painter? Pe tambah lukis, pelukis. Pelukis ialah painter. Okey, contohnya curi. Saya nak tanya Takuya-san satu soalan. Curi ialah Takuya-san tahu curi? Maksud curi? Curi. Curi, not stealing. Curi ialah steal. Steal. Okay. Curi maksudnya steal. Okay. Macam mana nak cakap what we call it? Pencuri. Macam mana nak cakap thief? Itu soalan untuk Takuya-san. Daripada perkataan curi, macam mana nak cakap thief? Oh. Dapat tak?
boleh tambah pen. 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 Pencuri. Okay. Pencuri. Ini nama dia imbuhan. Imbuhan pen. Okay. Nama tata bahasa. Nanti kita akan tengok lebih mendalam pada lain hari. Ini saya bagi sebab aku Yasang dah tanya. Okey, kita teruskan. Okey, Ryota-san cakap Ryota-san tak dapat nak hadir. Imbuhan. Imbuhan. Okey, kita boleh sambung pada Imbu tajuk kita. ya. Imbu dan ang. Imbuhan. Okey, jadi kita sambung. Saya nak Takuya-san baca Ya. petikan ni, dan kalau ada kesalahan daripada sudut sebutan, saya akan betulkan. Okey, boleh mula sekarang. Baca ya. Baca. Oke. Malaysia sebuah negara yang terkenal dengan 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 keberbagian keberbagian kepelbagaian. keberbagian budaya dan etnik. Okey, betul. Etnik. Dikenali sebagai potret potret masyarakat majmuk kita. Sini tidak bisa lihat ya. Yang mana? Kita murang. Oh, okey. Kenapa ya? Oke. Kita merayakan berbagai perayaan di negara ini yang mencerminkan memanggap semangat keharmonian dan kebersamaan kita. Kebersamaan kita sebagai satu bangsa Malaysia. Okey. Masih lanjut? Okey, boleh. Perayaan ini membawa musjuk penting kepada kita. Message penting kepada kita, khususnya kepada kita sebagai pelajar sekolah. Okey. Masih Okey, lanjut? boleh sambung. Oke. Sebagai contoh, kita akan merayakan Hari Kebangsaan pada setiap tanggal 31 Agustus. Okey. Pada hari ini kita menzahirkan semangat patriotisme dan dan persaudaraan kita. Ini adalah masa yang sangat berharga di mana kita semua
mengibarkan, Mengibarkan. Okey. mengibarkan, terima kasih. Jalur gemilang bersama-sama. Menunjukkan sokongan dan cinta kita terhadap tanah air kita. Okey. Sampai situ dulu. Daripada perenggan ni, dari sini sampai sini, apa yang Takuya-san faham dan ataupun apa yang Takuya-san tak faham? Ini bentar ya. Okey. Apa perkataan yang Takuya-san tak faham? Ini artinya bagaimana menzahirkan. Menzahirkan, menunjukkan. Zahir. Menzahirkan menunjukkan. Atau dalam bahasa Inggeris, to show. Okay, faham? Menzahirkan, menunjukkan, to show. Okay. Okey. Apa perkataan dasar untuk menzahirkan? Boleh teka tak? Zahir. Okey, betul. Perkataan dasar dia zahir. Zahir ni bermaksud kelihatan di luar. Faham? Maksudnya bila kita cakap zahirnya dia seorang, okey, contoh dia zahirnya Zahir. dia seorang yang lemah lembut. So, bila kita cakap zahirnya dia seorang yang lemah lembut, maksudnya on the outside she is she is we call it, what is lemah lembut? Tender. Dia orang yang Contoh. lemah lembut. Okey, faham? Jadi, dari perkataan zahir ni, apabila kita jadikan, kita tambah imbuhan men dan kan, dia bermaksud kita menunjukkan, tunjuk, to show. Okay, jadi di sini menzahirkan semangat patriotisme bermaksud okey. Bila kita cakap di sini, kita menzahirkan semangat patriotisme. Okey, apa maksud dia di sini? We show semangat. We show the soul. We show the soul of Yeah, patriotism. we show the spirit of patriotism. That's correct. Okay, Patriotism. betul? Ini artinya sama dengan bahasa Inggris patriotisme. Betul. Patriotisme. Betul? Sama dengan bahasa Inggeris maksudnya. Cuma yang berbeza hanyalah sebutan dan ejaan. Ejaan sedikit berbeza. Okey. Persaudaraan seperti saudara-saudara seperti friendship atau brothership.
Like brothership. Persaudaraan, brothership. Boleh cakap semangat persaudaraan juga. Menzahirkan semangat persaudaraan. Semangat Okay. berusaha. Friendship. Brothership. Yes, brothership. Okay. How to say? Macam mana nak cakap? To show disappointment. Disappointment. Okay. Boleh Takoyasa buat ayat daripada ayat ni? Buat dalam bahasa Melayu. To show disappointment. Menzahirkan disappointment. Menzahirkan Ke apa-apa kekecewaan. Betul-betul. kekecewakan. Kekecewaan. Disappointment. Menzahirkan kekecewaan. To show disappointment. To show sadness. Okay. To show Macam sadness. mana nak buat to show sadness? Cuba Takoyasa buat. Menzahirkan menzahirkan kasihan. Kasihan ialah kasihan bukan sadness. Kasihan is sympathy. Kasihan, sympathy. Sympathy. Okay. Untuk buat ayat to show sadness, menzahirkan kesedihan. Ataupun menzahirkan rasa sedih. Karena sedih ini very sad. Yes, betul. Menzahirkan rasa sedih. Kasih simpati. To show kesedihan. Okay, kita sambung. Okay, jadi pada perayaan Hari Raya, Hari Raya Aidilfitri kan? Pada perayaan Hari Raya Aidilfitri, selalunya orang Malaysia akan ucap satu ucapan. Okay, ucapan dia ialah Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari Raya Aidilfitri. Aidilfitri. Selamat Hari Raya
Aidil Fitri Mafsahil Dan dan batin. batin. Okey. Jadi, Ya. okey. Di sini Takuya-san boleh nampak ada perkataan zahir dekat situ. Jadi, boleh tak Takuya-san teka apa maksud dia? Apa maksud maaf zahir dan batin? Maaf. Selamat Hari Raya Aidilfitri. I'm sorry I'm or sorry for doing. for So doing. maaf menzahirkan dan Actually, batin. it means I'm sorry for any wrongdoings that you can see or you can see. Okay. So like you are asking someone for forgiveness for things, for anything that you did, whether that person, whether that wrongdoing or whether that mistake you can see or you cannot see. So from the inside Mhm. and from the outside, you are sorry. Okay, because batin, okay, batin actually the opposite of zahir. Batin means perasaan dalam hati, like dalam hati. Okay, Batin. Inside of your mind. perasaan dalam hati. Aiman nak tambah apa-apa atau menerangkan dengan lebih tepat tentang zahir dan batin? Okey, boleh. Okay, silakan. Okey, baik. Oh, Yang boleh saya katakan untuk zahir dan batin ini, okey, baik. Zahir ini adalah sesuatu perkara yang jelas dan dapat dilihat. Manakala batin adalah perkara yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Perkara yang jelas dan dapat dilihat. Batin ialah perkara yang ada. Perkara yang tersembunyi Perkara. dan tidak dapat dilihat. Okey, terima kasih Aiman. Sangat jelas. Okey. Terima kasih Aiman. Dan dapat dilihat. Dilihat. Batin. Perkara yang dan tidak dapat Jadi kita sambung. Okey, jadi kita dah baca sampai sini. Kita teruskan pula kepada
tata bahasa. Ingat lagi tak tata bahasa maksudnya apa? Tata bahasa Tata Melayu. bahasa and the grammar. Yes, the grammar. Tata So, bahasa. hari ni kita akan belajar Punjodo tentang bilangan. penjodoh bilangan. Okey, Takuyasan Punjo. pernah dengar tak penjodoh bilangan ni apa? Sebentar. Bilangan. Punjodo bilangan. Okey, penjodoh bilangan ni ialah counters. Sebagai contoh, dalam bahasa Jepun, kalau kita nak cakap seorang, kita guna hitori. Kalau kita nak cakap benda lain, kita cakap hitotsu. Kalau kita nak cakap binatang kecil, kita guna ippiki. Okey, ini sama. Seperti itu. Ya, seperti itu. Itulah penjodoh bilangan. Okey, jadi Misalnya segelas betul. sebuah Segelas cawan. Segelas ialah penjodoh bilangan. Okey. Kita tengok ni. Boleh Takuya-san tolong bacakan? punjodo bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret. Seperti orang, hewan, benda, tempat, dan sebagainya. Okey, betul. Okey, tolong bacakan. Punjodo bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Okey. Seterusnya. Penerangan lanjut. Okey. Punjodo bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, size, dan juga sebagainya. Kadang-kala kata bilangan digunakan sebelum punjodo bilangan seperti beberapa, 2, 3, atau sebagainya. Okey, betul. Cuma saya nak betulkan sedikit sebutan Takuya-san. Cuba ikut saya sebut perkataannya, okey? Bentuk. Sebentar. Penerangan lanjut. Cuba sebut, cuba ikut saya sebut Bentuk. 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 Okey. Penerangan. Penerangan. Okey, Pe. okey, tengok mulut saya, okey? Okay. Pe. Okey, itu betul. Penerangan. Penerangan. Okey, itu lebih baik. Okey. That's better. Alright. Okey, jadi inilah antara penjodoh bilangan. Banyak. Di Ya. sini ada 60. Betul tak, Iman? 60 ya? Ini yang dapat Banyak. Sangat banyak. Jadi, nanti ini akan diberikan sebagai nota kepada grup. Okey, boleh tengok satu-satu. Tetapi, okay, saya nak ajar antara penjodoh bilangan yang sering digunakan. Contohnya, buah. Boleh tak Takuya-san cuba buat satu ayat menggunakan buah? Pernah dengar tak? Sebuah sebuah buruk. Sebuah buruk. Orange. Sebuah orange. Sebuah buruk. kita tak guna untuk orange. Okey, mari kita tengok. Kalau orange kita guna yang mana? Okay. Orange kita guna
kita guna biji. 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 Okay. Walaupun buah, maksud dia ialah kudamono, tapi kita tak menggunakannya untuk mengira atau membilang buah. Untuk membilang buah, kita guna biji. Sebagai contoh, Begitu ya. yes. Sebagai contoh, saya ada sebiji apple. Saya ada biji apple. Okey. Untuk buah yang agak berbeza, okay, kita guna untuk apa? Ni kita tengok dekat sini. Sebuah Mhm. jadi biji. Jadi sebuah sudah dibilang sebuah negara. Sebuah negara. Okey. Betul. Sebuah negara. Sebuah negara. Malaysia adalah sebuah negara di dalam ASEAN. Malaysia ialah kita tak Malaysia guna ialah ialah sebuah sebuah negara di dalam ASEAN. okey, di dalam ASEAN. Okey, untuk buat ayat lagi tepat, okey, ayat yang lagi tepat ialah Sebuah Malaysia ialah negara Malaysia adalah antara negara Malaysia antara negara. Contoh ayat lain ialah Malaysia ialah sebuah negara yang aman. Negara yang aman. Malaysia is one of peace country. Malaysia is a peaceful country. Okay. So, jadi boleh tak Takuya-san tolong bacakan ni? Okay. Contohnya biji. Penggunaannya untuk jenis buah. Okay. Jenis Boleh buah. sambung baca dari biji. Biji saya sudah bilang sebiji apple. Okay, betul. Okay, boleh tolong baca ni? Contoh ayat. Ibu menggunakan dua biji telur dalam masakannya. Saya menggunakan satu biji. Saya menggunakan sebiji apple untuk membuat jus apple. Betul. Ayat yang sangat tepat. Okay. Jadi, okay, ni biji. Okay, kedua buah. Buah, boleh Takuya-san baca ni? Penggunaannya. Untuk benda-benda besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Okay, jadi kata kunci di sini ialah benda-benda besar. Buah Seperti negara. Seperti negara ataupun kereta, rumah, buku, radio, bandar, kampung, negara. Okay. Contohnya Jepun merupakan sebuah negara
Yang Yang makmur. makmur. Okay. Boleh tak Takoyasang guna kereta untuk buat ayat? Guna perkataan kereta. Ah, akhir-akhir sampai bulan ini di dalam sampai bulan ini sampai bulan ini di Osaka Umeda ada sebuah kereta, ada sebuah tren, Sebuah? ada sebuah tren. Apa tu nama kereta? Nama kereta api. Oh, kereta Sa- api. Sebuah kereta api. sebuah kereta api sebuah kereta api tunggang gambar dengan gambar desain Chikawa. Oh. Okey. Okey, betul? Betul. Betul. Okey. Umeda. Jadi, okey, buah dah. Apa lagi yang Buah. sering digunakan? Okey. Batang Batang. selalunya kami guna untuk pen. Sungai. Sebatang pen. Sungai Dia juga pen. diguna sebatang sungai. Sebatang Eh. sungai. Sebatang pen. Sebatang pen. Sebatang pokok. Sebatang pokok. 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 Batang. Saya bisa tulis kalimat yang sudah dibilang oleh saya. Okey, Oke. Di silakan. Osaka, sebentar. Di Osaka, Umeda, ada. Maaf. Yang ni bukan sampai sehingga. Maaf. Sehingga bulan ini. Sebuah kereta api. Sehingga bulan ini di Osaka Umeda ada sebuah kereta api dengan gambar Chikawa. Saya rasa design tak bisa. perlu. Ya, bagian ini tidak usah desain gambar Chikawa. Tapi ejaan Chikawanya ada kekalahannya. Silakan tambah satu lagi. Satu lagi Okey. Saya nak tengoklah macam mana kereta api tu. Kereta api Osaka. Kereta api Umeda Osaka. Chikawa stasiun atau Chikaku Osaka. Ini Silakan ke? pilihan. Ya. Oh my god. Ya. Comel ni. Karena saya suka karakter mereka. Oh, kartun? Ya. Oh, comelnya. Comel. Oh, okey. Betul. Okey. Faham? Di mana tadi? Sini. Okey. Okey, sehingga bulan ini di Osaka Umeda ada sebuah kereta api dengan gambar Chikawa. Ya. Okey, batang digunakan untuk benda-benda yang panjang. Jadi, contohnya boleh Takoyasang guna perkataan
Pokok untuk buat Pokok, ayat. pokok, pokok, pokok. Pokoknya apa? Pokok tree. Ah, ini juga beda dengan bahasa Indonesia. Hmm. Karena Dalam bahasa pohon, Indonesia macam mana? pohon. Pohon. Oh. Hmm. Bahasa Melayu pun guna pohon, tapi kami lebih gemar guna pokok. Hmm. Hmm. Kalau dalam Indonesia juga pokok tu biasa digunakan macam uh, kayaknya seperti macam tu lah. Pokoknya Pokoknya ya macam tu. dalam bahasa Indonesia kan, pokok dia bermaksud seperti. Contohnya, seperti. Kan, Aiman? Betul tak? Boleh lah. Ya ke? Dia boleh katakan Oh, begitu. Like, pokoknya, dia. Sepenuhnya beda, sepenuhnya beda. Pokoknya harus ditebak. pokok. Oh, Macam tu kan? Oh, maaflah saya tak pandai sangat bahasa Indonesia. Tapi, Tapi dalam pokok bahasa yang Indonesia ada itu tapi dengan agak Malaysia lain lain lah. maksud dia. Dalam bahasa oh, Melayu, pokok bermaksud pokok tree. tree. Okay. Hmm. Boleh Ada, buat ayat? oke. Sekitar, sekitar di sekolah, sekitar di sekolahnya ada sebatang, ada sebatang pokok, ada sebatang pokok. Okay. Sekitar di sekolahnya ada sebatang pokok. Okay. Saya betulkan sedikit ayat ni. Untuk buat ayat ni, kita letak terdapat sebatang pokok di sekitar sekolahnya. Kita terbalikkan sedikit. Terdapat. Terdapat atau ada. Dua-dua betul. Ada sebatang pokok di sekitar sekolahnya. Sebatang pokok di sekitar sekolahnya. Okey. Okey, jadi ni antaranya lah. Biji, buah, Biji batang. buah, batang. Okey, apa lagi yang sering digunakan? Kita tengok Hmm. Okey. Ekor. Ekor. Okey, ekor kita guna untuk binatang. Semua jenis Oh, binatang. semua jenis binatang. Contohnya 2 ekor kucing. Hmm. Okey, boleh tak Takla-san buat satu ayat menggunakan ekor? Ekor. Yang lalu saya ada seekor anjing. Anjing. Hmm. Oh, okey. Tapi ini sudah meninggal dunia. Oh, kenapa? Karena anjingnya ada penyakit. Oh, Penyakit dan sudah tua. dah lama ke? Ya, sudah sebelum pandemi sudah meninggal Oh. dunia. Okey. Okey, saya betulkan sedikit Ya, ayat ni. yang Dulu, lalu. saya ada seekor kucing. Kucing. Anjing. 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 Karena anjingnya
mungkin anjingnya haram terhadap anda sekalian ya. Ya. Saya tak biasa cakap saya ada anjing. Tapi anjing sangat comel. Di Jepun, anjing sangat comel. Wancang, kawaii. Dan dulu saya ada seekor kecil. Okey. Ya, orang Malaysia dan mungkin mantan pacar saya orang Indonesia. Dia juga muslimah. Dia juga suka Oh. dia juga suka kucing. Oh, saya sebenarnya saya suka juga anjing. Tapi tak boleh. Tak boleh bela. Jadi saya tengok je lah. Okey. Ya, Lagi apa yang sering digunakan? Okey, helai. Helai. anjing. Helai. Okay. Helai digunakan untuk benda-benda yang nipis dan lebar. Contohnya kita guna untuk kertas, kain, tuala. Tuara. Contohnya, Lambut. banyak helaian daun gugur di atas tanah. Okey. Helaian. Helaian daun gugur di Helai. atas tanah. Okey, Helaian. cuba buat ayat menggunakan helai dan baju. Helai dan baju. Baju. Banyak Banyak. banyak helaian daun. Banyak helaian daun Baju, ya, baju. baju. Guna perkataan baju. Banyak helaian baju. Banyak helaian baju ditukar pada musim musim gugur di Jepang. Musim luruh. Musim duru. Di Musim Jepang. duru autumn. Autumn. Ini Banyak sedikit beda helaian. dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia musim gugur. Oh. Saya tulis ya. Okey. Sebentar. Banyak helaian baju ditukar pada musim gugur di Jepang. Aiman, betul kan ayat ni? Perlu ditukar ke? Banyak Ada musim luruh. baju ditukar pada Saya rasa betul. musim. Aiman rasa betul ke? Nak betulkan apa-apa? Boleh. Banyak helaian baju ditukar pada musim gugur di Jepang. Betul lah. Okey, betul-betul. Okey, jadi Hari yang saya bilang betul atau hari yang saya bilang tidak apa-apa. lagi sekali. Hari yang saya atau kalimat yang saya bilang tidak ada masalah. Tiada masalah. Semua Ada betul. masalah. Terima kasih. Selain Okey. daripada helaian juga boleh gunakan sehelai, 2 helai, 3 helai. Tuh. Sehelai baju. 2 helai baju. Pun betul. Okey, jadi mungkin kita boleh buat aktiviti ataupun latihan. Sebentar ya. Baju. 2 helai baju. Okey. Okey. Seterusnya, kita buat latihan sikit. Okey, jadi di sini
ni saya nak terbiasa baca dan bila ada tempat kosong ni pilih antara salah satu untuk masukkan tempat Ah, kosong. Okey, oke. boleh cuba. Pada petang, pada petang itu Hadif mengikut bapaknya Encik, bapaknya Encik. Encik pusing ke hospital. Mereka terus ke laruan farmasi farmasi Pandu lalu Okey. terdapat 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 dua buah Okey, dua buah. kereta Okey, betul. sedang sedang menunggu di hadapan mereka. Okey. Memandu yang melalui kantor itu menyurahkan kertas eh, kertas biji Biji untuk buah atau benda yang kecil? kertas kertas kepada orang Okey, kita tengok. seorang pegawai Okey, betul. perubatan. Seorang pegawai perubatan. Okey, sambung. Nanti yang ni kita tengok kemudian. Okey, boleh sambung dulu daripada sini. Oke. Apabila tiba giliran mereka, Encik Husing menyerahkan slip ubatnya. Ubatnya. Okey. Okey. Jadi kita tengok dulu Kita tengok nota tadi. Sebentar. Ya. Oh, patutlah. Sekejap. Okey. Okey, kita tengok di sini kertas. Kertas ialah benda yang nipis dan lebar kan? Nipis dan lebar. Kita tengok dekat sini. Contohnya daun baju kertas. Jadi kita guna helai. Because helai, we use it for something that is thin. Thin. Okay? sehelai kertas. Helai kertas. Yes. Because helai, we use it for something that's thin and white. Okay. Jadi, seterusnya. Okey. Sebentar. Okey, bagaimana pula dengan slip ubatnya? Slip ialah sesuatu yang kecil. Betul tak? Kecil. Slip ubat. Tahu tak slip ubat tu apa? Atau dipotong kah? Slip ialah, okay, kita tengok. Slip ubat. Okay, seperti ini. Bila a prescription. Yes, slip ubat. Prescription. Jadi, inilah kertas dan ianya kecil. Okay. Kita boleh guna. Okay, kita tengok kita boleh guna apa di sini. Sebentar, dia ke di sini? Okay. Okay, kita tengok di sini. Keping.
Keping Kuping, digunakan kuping. untuk benda-benda yang nipis atau pipih. Okay, dia agak sama dengan helai. Okay, sebab tu kita boleh juga cakap sekeping kertas atau sehelai kertas. Okay, dua-dua betul. Kupas. Okay, jadi di sini Kuping. kita cakap sekeping slip ubat. Sekeping slip ubatnya. Ah, subayam. Subayam menggantung. Menggantung Okey, su. Okey. kita sambung. Okey. Hmm. Okey, tak apa. Okey, boleh sambung? Eh, pegawai itu perupusan supaya su sebuah bersambung subiji ubat. Maksud dia ubat yang Baik, maaf. Ini sekuping. sekeping. Sekuping ubat yang menggantungi 14 biji. Okey, 14 biji. 14 biji tablet itu perlu dihabiskan dalam tempo seminggu. Okey. Tempo seminggu. Tempo Okey, boleh seminggu. sambung. Beliau juga memberikan sekuping obat cecair Okey, boleh sambung. yang perlu diminum 3 Diminum. kali diminum. Suka. Diminum diminum 3 kali sehari. Okey. Ah. Okey. Sampai sini dulu kan. Saya nak betulkan dua. Jadi di sini pegawai itu berpesan supaya sepapan. Sepapan. Okey, kita guna papan. Sepapan ubat. Ubat. Okey, betul. Sepapan Kemudian ubat. beliau juga memberikan sebotol ubat cecair. Sebab ubat cecair. Karena cecair. Betul. Cecair diletakkan di dalam botol. Jadi sebab tu kita cakap sebotol ubat cecair. Ya, karena seperti air ya. Betul. Kita letakkan dalam botol. Okey, Ubat. jadi di sini okey. Sebotol cair. Cairan ya. Cairan. Cecair. Seperti ubat cecair. Okey, macam ni. Dia diletakkan di dalam botol. Jadi kita panggil, kita guna sebotol ubat cecair. Okey. Okey, jadi sampai sini je kita punya pelajaran pada hari ini. Biasanya anak kecil minum ya. Betul-betul. Anak Anak kecil kecil mana? Kanak-kanak. Dalam bahasa Melayu kita tak panggil kanak-kanak anak kecil. Okay. Dalam bahasa Indonesia, anak kecil. Indonesia, anak kecil. Anak kecil. Bahasa Melayu pun guna, tapi bahasa Melayu lebih gemar menggunakan perkataan kanak-kanak. Kanak-kanak akan diberi ubat cecair lah selalunya.
kanak-kanak sering diberi ubat cecair. Okay. Sering Hmm. diberi obat cecair. Okay. Jadi sampai di sini je mungkin kalau Sudah lewat? apa? Sudah sampai ya? Sudah kelas kita dah berakhir dah pukul 8 kan di Jepun. Sekarang? Sekarang sudah pukul 8 betul? Sudah pukul 8. 8 okey. Takoyasa nak sambung atau nak berhenti? Hari ini? Hari ni. Ya, tapi aslinya kami bersama belajar sampai jam 8 ya. Betul. Sampai jam 8 sekarang sudah pukul 8. Jadi because it's already 8, do you want to continue or do you want to stop here? Kalau berlanjut sampai pukul berapa? Kalau boleh lanjut, kejap. Tadi kita mula pukul berapa ya? Atau Kita berapa? boleh lanjut sehingga pukul 7.20. Oke. Okey. Kita 8 tengok. sampai 8:20. 20. Okey, sampai 8.20 je pun. Okey, jadi kita tengok petikan tadi, petikan Malaysia ko, kita tak habis baca. Tengoknya lanjut. Lanjut. Okey, dalam bahasa Melayu kita cakap sambung. Kita Sambung. tak guna lanjut. Saya tulis sini kejap Kalau bisa silakan tulis ya. Okey. Boleh saya tulis di sini. Sekejap. Okey. Indonesia. Ni guna lanjut. Kita cakap contohnya kita cakap bisa lanjut. Okey. Dalam bahasa Melayu kita guna sambung. Boleh sambung. Kita boleh sambung. Kita boleh sambung kelas. Sambung. Okay. Kita Boleh sambung. boleh sambung kelas sampai pukul 8.20 malam. Okay. Kita boleh sambung kelas sampai pukul 8:20 malam. 8.20 malam. Dan bagian ini juga sedikit beda dengan bahasa Indonesia. Karena dengan Indonesia bisa bilang, bisa cakap pukul. Tapi biasanya mereka cakap jam 8. Bahasa Melayu boleh juga cakap macam tu, tetapi dia kedengaran agak pelik lah. Tapi still orang boleh faham. Okay. Jadi saya perasan takoyasa selalu guna bisa. Okay. Bahasa Melayu dia Boleh. gunakan boleh.
bahasa Indonesia juga cakap boleh. Oh, contohnya? Ya, tapi hmm, tapi boleh pakai dua-duanya. Tapi ini bergantung pada situasi. Oh, situasi. Situasi. Bergantung kepada situasi. Bergantung kepada situasi. Bergantung. Okey, lagi satu. Saya perasan Takuya-san selalu cakap jika bisa. Betul tak? Jika bisa. Okey. Dalam bahasa Melayu, kita gunakan, kejap. Indonesia jika bisa. Dalam bahasa Melayu, kita cakap kalau boleh. If it's okay. If it's okay. Yes. Okey. Jadi apa lagi ya? Jom saya tengok. Okey. Contohnya Kak Hanani. Apa maksudnya? Kak Hanani. Encik Takuya. Ini Okey, dia Bapak macam bahasa Jepun sebagai contoh. Nani-nani-san. Nani-san. Chan. Sama. Okey. Dalam bahasa Melayu kita ada juga contohnya seperti Kak. Kak Hanani. Kak. Okey. Kak ni digunakan untuk perempuan yang lebih tua daripada kita. Untuk menunjukkan karena Anda lebih muda daripada saya. kalau seperti saya, kalau muda, kita hanya panggil nama sahaja pun boleh. Tapi kalau lebih tua, okay, kita menggunakan Kak. Contohnya, okay, Kak Fatimah lah. Daripada. Untuk menunjukkan rasa hormat. Kak. Okay. Untuk. Okay. Untuk encik. Silakan sebentar. Menunjukkan rasa hormat. Okay. Untuk Tapi di dalam menzahirkan betul-betul. menghormati. Yeah, betul. Yes. That's the correct way to use menzahirkan. Untuk menzahirkan rasa hormat. Untuk menzahirkan, untuk menunjukkan. Okay, menzahir ni orang kata perkataan bombastik lah. Perkataan yang advance sikit. Aduh. Aiman cakap terbaik lah. Aku Yasan. Encik. Okay, untuk encik digunakan untuk lelaki. It's like seperti san, Takuya-san, encik Takuya. Untuk lelaki yang berumur. Okay. Berumur ke?
Aiman, encik digunakan untuk lelaki yang berumur ke? Dia untuk Berumur. lelaki. Lebih tua. Lebih tua Boleh Tak juga. semestinya, anda. tak semestinya untuk lelaki yang lebih tua. Okey, boleh Aiman boleh sambung terang. Selain daripada tu, encik ataupun cik biasanya digunakan dalam urusan yang formal. Betul. Digunakan untuk lelaki dalam urusan yang formal. Selalunya digunakan untuk perkara yang formal lah. Kalau Puan Salma, digunakan untuk perempuan yang sudah berkahwin. Oh. Perempuan yang belum berkahwin tak boleh. Contohnya, saya belum kahwin, jadi saya tak boleh panggil Puan Hanani. Okay? Puan Hanani salah. Yang betulnya, Cik Cik Hanani. Cik Hanani. Cik boleh digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Okay. Sudah kahwin. Karena anda masih belum Betul. kahwin. Sebelum berkahwin. Perempuan yang belum berkahwin. Puan. Cik. Okay. Cik Hanani. Bagi yang ini berkahwin juga beda dengan bahasa Indonesia. Karena kawin ini artinya kurang lebih sama, tapi kawin ini kata untuk binatang. Kalau dalam bahasa Indonesia guna perkataan apa? Sudah sebentar ya, saya lupa. Sebentar ya. Saya pun tak tahu. Tuh. Nikah. Pernikah. Oh. Menikah. Sudah menikah. Okey. Betul juga. Orang Melayu pun pakai juga menikah. Saya telah bernikah dengan dia. Atau saya telah berkahwin dengan dia. Puan Dua-dua betul. yang Okey, seterusnya okey, ini dululah satu kap encik, puan, cik. 4 ni dulu. saya telah berkahwin nikah dengan dia. Okay. Kalau dalam bahasa Jepun, saya rasa encik, puan, cik ni selalunya kita guna perkataan san. Takaya-san, Salma-san, Ya. Nani-san. Macam Kak Fatimah ni dia lebih kepada macam Fatimah senpai. Macam tu. Kak Fatimah. Lebih kurang. Tapi dengan bahasa Jepun, sam is sam ila dimanfaat sekali. Karena walaupun dia berarti
dia lebih tua daripada saya, lebih muda daripada saya, bisa pakai san. Nani-nani san. Betul betul betul. Kalau dalam bahasa Jepun tak kisah umur, tapi dalam bahasa Melayu dia ada sedikit peraturan lah. Contohnya kak, contohnya kak digunakan yang lebih Kak. tua. Encik puan digunakan untuk lelaki, perempuan, macam tu. Tapi encik takuya, contohnya encik boleh digunakan untuk lelaki yang belum berkahwin. Encik. Boleh digunakan untuk lelaki yang sudah berkahwin dan belum berkahwin. Dua-dua boleh. Gunakan untuk lelaki yang sudah berkahwin. Okey. Belum berkahwin. Okey, dah. Okay. Alright. Jadi mungkin lagi 2 minit. Kejap. Tuan. Okey. Boleh tak buat translate ayat ni ke dalam bahasa Melayu? I want to buy Saya mau. a cat. Saya ingin membeli. Saya ingin Saya ingin membeli. Saya ingin membeli sebuah kunci. sebuah. Bukan sebuah. Yang ni Kunci. bukan sebuah. Ingat tak Sebuah. tadi kalau anjing kita guna? Seekor. Yes, seekor. Saya ingin Seekor kucing. Saya ingin membeli seekor kucing. ekor kucing. Okay, betul. This is correct. Tapi ini formal lah. Ini ialah ayat yang formal. Kalau if Takoya-san go to Malaysia and you want to buy a cat, you don't want to sound formal, you can use saya nak beli seekor kucing. Betul. This Saya one nak is formal. This one is casual. casual. Dalam perbualan biasa, in everyday conversation, we always use nak to say have. But this one is also correct. This one is correct, but everyday use, we use nak. Saya nak makan. Contohnya, saya ingin makan. Yes. Saya nak makan. Tidak cakap seperti mau. Saya mau membeli seekor kucing. Saya mahu membeli bola. Betul. Itu juga betul. Tapi tidak sering digunakan oleh orang Melayu. Betul. This one is also correct. But we always use nak. Nak.
Mungkin ini kata yang di Malaysia ya. Hmm. Hmm. Contohnya saya ingin minum. Betul? Saya Saya mahu nak, minum atau saya nak minum. Ketiga-tiganya betul. saya Tapi yang ini yang sering digunakan ingin, ialah nak. Commonly used. saya mahu minum. Nak, saya nak minum. Okey. Okey. Dapat tak? Okey. Okey. Jadi kita boleh berhenti sekarang kelas. Sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih juga. Kalau ada apa-apa soalan, if you have any questions, boleh tanya di group line. You can ask me through the group line. Dari dengan lain. Dengan line. Boleh tanya melalui line. Bukan dengan line, tapi melalui line. M-E-L-A-L-U-I. Lain. M-E-L-A-L-U-I. Melalui line. Through the line, right? Yes, through the line. You can ask me through the line. That's correct. Okay. So, terima kasih untuk hari ini. Kita akan jumpa Sama-sama, pada sama-sama. minggu depan. Okay. Jadi, terima kasih. Tapi Sama-sama. Hassan boleh keluar dulu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Sampai jumpa Neshta. lagi. Sama desu. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam. Okay. Okay.